Jangan kita ambil faham pula malam nisfu Syaban Nabi suruh baca Yasin 3 kali. Tu salah benar tu. Jangan duk reka gitu. Tapi salah ke baca Yasin malam nisfu Syaban 3 kali? Tak ada salah. 3 ke 30 ke 300 ke bacalah. Tak ada salah. Tapi jangan kita malam nisfu Syaban Nabi suruh baca Yasin 3 kali. Tu reka dah tu. Kemudian kita kena tengok pula keadaan. Sebab ini bukan satu ibadah yang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena tengok suasana keadaan. Pada masa dahulu Yasin ni sendiri orang-orang kitanya memang kelas baca Yasin ni. Memang kelas. Memang Yasin ni kita kata gak orang-orang tua dulu mulut je, baca mulut je. Orang tua-tua dulu. Kiranya orang tak erti baca Yasin ni aib aib. Orang dulu. Quran ni penting. Dia bukan Yasin saja orang dulu. Quran ni penting. Yasin sama telur. Kemudian berbalik pula pada masa kita sekarang ni, adakah seperti orang dulu penting ke Quran? Kita sekarang ni bukan kata Yasin, Fatihah rukun semayang pun belum tentu lagi. Jadi kita nak teruskan dengan baca Yasin ni secara umumnya, kita kena pilih-pilih jugalah tempat yang macam mana. Sebab dia tak boleh nak baca Yasin ni baca kuat seorang tu imam contohnya, orang lain turut ramai-ramai. Tak kena baca Quran gitu. Dia baca Quran ni bukan jenis turut-turut, dia kena belajar dengan guru, musyafahah dengan guru, mengadah dengan guru. Itu kaedah belajar membaca Quran. Bukan kata tak apalah, dalam ramai-ramai ni biar tu imam baca kuat seorang, hok ramai-ramai turut. Tak betul gitu. Kita malam ni malam perbanyak buat amal ibadah. Nak panggil amal ibadah kena dahulukan dengan ilmu. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh, Nabi kata. Ilmu pendahuluan kepada amalan, dan amalan ialah mengikut ilmu. Jadi kalau amalan di sini membaca Quran, pendahuluannya ilmu. Kemudian wal amalu tabi'uh, amalan tersebut sini membaca Al-Quran mestilah mengikut ilmu. Bukan kita kira-kira nak turut orang baca, bukan. Sehingga kan saya ngaji pondok dulu. Ni kereta sekat tau. WWQ 8421 TBR 8512. Ni malah sepa ni, malah lain tak ada pengumuman gini ni. WWQ 8421 TBR 8512. Bukan saya duduk pondok, lepas maghrib memang Tok Guru baca Yasin 3 kali. Itu amalan. Tok Guru baca Yasin 3 kali. Tapi Tok Guru baca dengan cepatlah sebab 3 kali. Yang mana pondok ni di antara ilmu wajibnya ilmu belajar Quran lah. Itu ilmu yang wajib. Walaupun pondok ni ilmu yang wajibnya adalah belajar Al-Quran, tapi apabila nak baca Yasin tadi, Tok Guru pesan kepada pelajar-pelajar hak baru, bacalah kuliah ke, bacalah qul huwallah ke, jangan duk turut abang-abang hak baca Yasin. Tok Guru tak beri. Hak tu hak duk pondok besar ke kecil ke, baru masuk pondok, di antara ilmu yang wajibnya belajar Al-Quran. Tapi oleh kerana di pondok ni ada hak lama, ada hak baru, maka tu aku pesan kepada pelajar-pelajar baru, bacalah kuliah qul huwallah pun, wadduha alha pun, tak duk turutlah baca Yasin. Hak tu hak betul-betul duk pondok. Ada gitu. Kita jangan jadikan ibadah ni sebagai budaya, sebagai adat, jangan. Ibadah bekalan kita akhirat. Maka ibadah kita wal amalu tabi'uh. Ibadah kita mestilah mengikut ilmu. Nak baca Al-Quran, pasti kita mesti mendalami ilmu Al-Quran. Bukan hanya kita nak mari baca Quran pada malam-malam tertentu, bukan. Di pondok memanglah maghrib ada kuliah. Tok Guru
tak baca satu kitab lepas maghrib, sebab tu nak baca Yasin 3 kali. Tetapi di pondok lepas Isyak ada 3 pauti kitab lagi, habis dah habis pukul 12. Mana kalau setakat berhenti satu kitab lepas maghrib tu tak ada jejak apa-apalah. Adapun kita kuliah kat kampung ni, yang mana waktu tumpuan adalah sekarang lepas maghrib. Jadi kalau kita nak berhenti kelas kerana nak baca Yasin, jauh lagi, tak kena kaedah. Sebab kuliah maghrib kita tiap-tiap malam Jumaat di masjid Ladang ni, kita penuh bagi hati fardu ain tasawuf. Lepas Isyak kita Fathul Mu'in, fardu ain pekoh, fardu ain. Takkanlah nak potong kelas fardu ain, yang mana kelas kita memang terhad untuk membaca Yasin. Memanglah disunatkan kita baca Yasin, tapi bukan ibadah yang khusus tetap dah mesti baca Yasin malam nisfu, dan bukan kata baca Yasin ni mesti lepas maghrib. Bacalah Yasin panjang lagi malam nisfu Syaban kita ni. Bahkan waktu time yang paling afdal membaca Al-Quran adalah waktu sahur. Bangun pagi esok awal-awal, kita pakatlah baca Yasin berapa kali pun. Makna nak tinggal kelas fardu ain kerana nak baca Yasin, walaupun kita ni masing-masing power dah baca Yasin sekalipun, memang tak kena. Permasalahan ni timbul tiap-tiap tahun, sebab malam nisfu Syaban ni ada tiap-tiap tahun. Terkadang kena diperjelaskan. Kalau tidak, kelas berjalan macam biasa. Sebagian disebut mengelepaslah, tahun lepas sahaja pihak masjid membatalkan kelas kerana nak baca Yasin. Kita turut je lah kehendak pihak masjid je lah, sebab ni tempat dia. Tapi tahun ni pihak masjid Ladangnya kata teruskan baca kitab. Tahun lepas memang pihak masjid tempat lain lah disuruh batal baca kitab kerana nak baca Yasin, yang mana tempat tersebut saya baca kitab fardu ain tauhid, ilmu asas agama, ilmu permulaan agama, ilmu tapak agama. Berhenti baca fardu ain tauhid kerana nak baca Yasin. Walaupun ahli jemaah masjid itu memang power Yasin sekalipun, kira-kira lah kita nilai lah betul ke tak betul seumpama tu. Kadang-kadang timbul tiada tahunnya apabila baca kitab blebeh, Allah kita nak mari baca Yasin. Bapa baca Yasin ni mesti di masjid surah ke? Baca Yasin di rumah lah. Dia kata ustaz mengajar ada mokcik baca Yasin. Mokcik lagi lah, orang perempuan nak buat ibadat sunat, buat ibadat baca Yasin ni afdalnya dalam bilik dia sendiri. Itu lebih afdal, baca dalam bilik masing-masing. Kita mari masjid ni sebab sepanjang zaman masjid ni lah tempat kita belajar ilmu agama. Sepanjang zaman masjid lah tempat kita belajar ilmu agama. Maka lelaki ke perempuan ke, tua ke muda ke, mesti kena mari masjid untuk belajar ilmu agama fardu ain. Jadi kita mari masjid nak belajar ilmu agama fardu ain. Kalau setakat main masjid nak baca Yasin, kalau orang perempuan contohnya baca di rumah masing-masing, baca dalam bilik masing-masing, baca dalam asrama masing-masing. Sebab kalau orang mengajar kita nak baca Yasin juga, memang adab tu tak betul sangat lah. Tak betul dengan adab. Tak ada dah kelebihan baca Quran, baca Yasin. Kalaulah kita baca Yasin ketika orang duduk mengajar ilmu fardu ain, biar kita faham mari mana baca Yasin ni. Orang-orang tua tolong susung ke kita. Sebab Nabi suruh perbanyak wa'amal, tak Nabi dak netak. Jadi orang tua tolong susung, tapi perkara ni tengok kepada keadaan. Bukan Nabi netak dah. Malam Syaban pakat baca Yasin 3 kali, bukan. Jadi di antara amalan yang sangat sesuai pada masyarakat kita ni, malam Syaban ni adalah kita adakan majlis ilmu. Adakan majlis ilmu, sebab
Tidak ada yang lebih besar melainkan kita menghadiri majlis ilmu, majlis yang dinaungi oleh para malaikat, majlis yang terang sampai ke langit. Tetapi oleh kerana majlis ni majlis yang dinaungi oleh para malaikat, majlis yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ada masalah kita sendiri, memang kita tak apa nak duduk. Dia gitu jelah. Kalau kita ada masalah sendiri, dia memang ada sikitlah kepanasan dia. Kalau duduk dalam majlis yang dilingkungi oleh para malaikat, majlis yang terang sampai ke langit. Kita melangkah majlis ilmu, satu langkah 100 kebajikan. Nabi kata, kita duduk dan kita dengar satu kalimah sahaja, satu kebajikan. Kita faham satu masalah, satu hal, lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Itu kelebihan ilmu ni. Kita menghadiri majlis ilmu, tambahan pula kalau ilmu tu ilmu yang wajib fardu ain kepada kita. Jadi Masjid Ladang kita ni alhamdulillah lah, tiap-tiap malam Jumaat kuliahnya 2 sesi, lepas maghrib, lepas isyak. Sebab apa? Bukan hanya malam 10 Syaban, malam Jumaat memang malam yang penuh dengan keberkatan. Sebab tu setengah-setengah tempat kalau kita tengok dalam live FB pun banyak tempat-tempat di Kuala Lumpur contohnya, malam Jumaat dia ada pula kelas lepas isyak. Ada setengah tempat habis pukul 11 penuh. Tapi tempat kita ni tidaklah. Habisnya awal. Lepas isyak dalam lingkungan 45 minit. Ilmu berkaitan dengan semayang bang kita, hak wajib fardu ain kepada kita. Malam kita perbanyakkan buat amal ibadat malam Jumaat. Ni malam Jumaat. Di antara ibadat yang besarnya belajar ilmu agama. Tambahan pula belajar ilmu fardu ain. Kewajipan belajar ilmu fardu ain sampai ke khilaf ulama. Mana besar kewajipan belajar ilmu fardu ain dengan kewajipan sembahyang 5 waktu. Kewajipan belajar fardu ain dengan kewajipan sembahyang 5 waktu. Mana lebih besar kewajipan? Kewajipan belaka. Mana besar? Jumhur kebanyakan ulama besar kewajipan sembahyang lah. Tapi ada pandangan mengatakan besar kewajipan belajar fardu ain lagi daripada kewajipan sembahyang waktu, kerana macam mana kita nak sembahyang kalau kita tidak belajar terlebih dahulu. Sebab sembahyang yang kita nak adalah sembahyang dengan ilmu, bukan sembahyang adat. Sebab itulah kita, tempat masjid ni lah tempat kita mencari ilmu. Kita pastikan diri kita, keluarga kita kena sentiasa hadir majlis ilmu di masjid. Terutama kalau kita ni ketua keluarga, kita yang bawa satu keluarga, kita biarlah bawa jalan agama yang sebenar. Sebab kita nak agama, nak bawa agama, nak nasihat agama, Imam Ghazali pesan dah 2 perkara. Ilmu satu, ibadah satu. Ilmu terlebih dahulu, tapi ilmu disusuli dengan ibadah. 2 perkara. Jadi kita nak bawa agama pada diri kita, keluarga kita, kita bawa ilmu dan ibadah. Kita bawa keluarga kita hadiri majlis ilmu. Bukan kita kekalkan budaya yang tak betul. Ketika masjid mengadakan majlis ilmu, kita dah bawa keluarga kita main masjid. Tetapi malam-malam tertentu sahaja kita nak bawa keluarga kita mari ke masjid. Contohnya hanya malam 10 Syaban sahaja. Main balik awal, malam ni kita pakai sejik belaka malam 10 Syaban. Lepas tu sebelum tu tiap-tiap malam bunyi orang ngajar, bawa kedok tak heran. Ni budaya yang tak betul. Bukan kata tak boleh bawa pada masuk 10 Syaban, jangan salah faham. Tapi kita malam, pihak malam ada kuliah di masjid-masjid, kita tak mari. Jadi malam 10 Syaban kita nak bawa keluarga kita mari baca Yasin. Tak apalah, mungkin keluarga kita latih dengan Quran, mahir, power kelas dah sekalipun. Tapi betul tak kita bawa agama seumpama tu, orang duduk ajak fardu ain, kita tidak bawa keluarga kita. Tapi setakat untuk baca Yasin, dan kalau keluarga kita tu power belaka, kita baca Yasin sama keluarga kita cukup lah.
Kadang-kadang tambah satu laginya bulan Ramadan. Satu keluarga mari. Sebab apa? Nak semain tarawih. Itu bulan Ramadan, bulan perbanyakkan ketaatan. Bulan Ramadan, bulan perbanyakkan ketaatan. Berpandukan kepada ilmu hak kita ngaji dah tiap-tiap malam di masjid. Tiap-tiap malam kita mari majlis ilmu di masjid. Masuk Ramadan, kita mempertingkatkan amal ibadah. Bukan hanya kita main masjid malam Ramadan sahaja. Kita nak buat amal ibadah tapi malam mengajar kita tak mari. Ibadah kita ibadah yang berpandukan kepada apa? Wal amalu tabi'uh, Nabi kata. Bermula amal ibadah ialah mengikut ilmu. Mana ke ilmunya? Ni pihak masjid adakan tiap malam kuliah agama untuk memahamkan agama. Kalau kita sebagai ketua keluarga, kita nak ajar keluarga kita sendiri dengan ilmu agama, kita pun tak berapa nak pandai mana nak ajar. Tanggungjawab kitanya, kewajipan kita bawa anak-anak kita masuk majlis ilmu agama yang wajib kepada kita ajar kepada anak-anak kita hukum asalnya. Tapi dah kita tak pandai ajar, kita bawa anak-anak kita hadiri majlis ilmu agama. Itu hak asas tanggungjawab kewajipan kita sebagai ibu bapa. Tapi jangan salah faham pula ni. Bukan kata larang ni mari tarawih, bukan. Kita maklumlah bulan Ramadan kita mempertikatkan wa'amal, tapi belajar tu jangan tinggal. Jangan kita jadikan budaya, belajarnya tidak, malam nisfu kita mari, malam Ramadan kita mari. Kadang-kadang kita ambil budaya ni daripada orang terdahulu. Kemudian kita terapkan budaya yang sama kepada orang kemudian. Kita kena tilik budaya tu betul ke tak betul. Tanpa kita dahulukan dengan budaya ilmu. Tanpa kita dahulukan dengan budaya ilmu. Kita kena dahulukan budaya ilmu diri kita sendiri. Lebih-lebih lagi kita bertanggungjawab dengan keluarga kita sendiri. Terapkan budaya paling besar pada kita ni adalah budaya ilmu. Jadi kita malam ni kita teruskan kelas kita macam biasa. Lepas isyak pun kelas macam biasa. Sebab kita pun nak masuk bulan Ramadan dah. Bulan Ramadan ni tergendalalah kuliah maghrib. Kebetulan pula kita ada 2 kali lagi. Minggu depan 18 hari bulan, lepas tu minggu sekali lagi. Sebab puasa kita insya-Allah hari Sabtu. Jadi hari malam Jumaat yang terakhir itu sempat lagi kita buat kelas. Cuma minggu depan 18 hari bulan. Minggu depan 18 hari bulan. Jadi kuliah saya di masjid ni tak ada lah untuk 18 hari bulan, lepas maghrib dengan lepas isyak. Sebab tugu saya Baba Ismail Sepanjang dia buat kuliah di Masjid Uniza. Jadi saya kena pergi Masjid Uniza lah. Hari Khamis malam Jumaat 18 hari bulan. Betul? Betul tak? Hari ni 11 tau. 18 hari bulan di Masjid Uniza. Baba Ismail Sepanjang tugu saya, dia ada buat program di Terengganu ni 2 hari. Hari Khamis Masjid Uniza, hari Khamis malam Jumaat kuliah maghrib. Hari Khamis kuliah duha pukul 9 pagi di Masjid Pengadang Baru. Hari Jumaat pukul 9 pagi di Surah Imam, Surah Al-Imam, Jalan Siakak Losong 45 Perang. Dia ada 3 kuliah di Terengganu kita, 18 dengan 19 hari bulan. Tapi di masjid ni insya-Allah lah pihak masjid akan ganti dengan ustaz lain, kuliah tetap berjalan. Di malam Jumaat minggu hadapan di masjid ni tetap ada kuliah. Cuma bagi orang yang ada ke lapangan, kalau nak pergi moleknya kita pakat pergilah di Masjid Uniza. Kuliah maghrib 18 hari bulan, Baba Ismail Sepanjang. Kalau bagi orang yang biasa ikut pengajian, tengok dalam YouTube dikenal lah nama Baba Ismail Sepanjang. Tugu yang agak masyhur di Fatani. Dia ada buat kuliah di Jelajah. 16, 17 tu di Kelantan. Kemudian lepas daripada Terengganu dia naik pergi Kuala Lumpur, Selangor, kemudian dia pergi Kedah, barulah balik ke Fatani. Jadi jelajah lah sebab pondok cuti. Sebab pondok cuti 15 Syaban cuti. Jadi tugu pun dia boleh keluar lah.
Masa pondok ada kelas, Tugu tak keluar mana-mana. Bila pondok cuti tu, Tugu dia keluarlah untuk memenuhi permintaan. Minta menakan di antaranya tepat di Terengganu kita lah. 18 hari bulan kuliah maghrib di Masjid Yunisa. Jadi kita kuliah maghrib kita hanya ada sekali je lah lagi. 18, 25 hari bulan. 25 hari bulan. Puasa 27 hari bulan, insya-Allah. InsyaAllah kita baca kitab kita. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 4, baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir, yang 7 anggota itu: pertama mata, kedua telinga, ketiga lidah, dan keempat perut, dan kelima faraj, kemaluan, dan keenam 2 tangan, dan ketujuh 2 kaki. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota, yang mana kitab Penawar Bagi Hati, kitab tasawuf fardu ain, pembicaraannya berkaitan dengan sifat-sifat hati, sifat-sifat yang datang ke atas hati kita. Ada sifat yang baik, ada sifat yang dikeji pada syarak, ada sifat yang kita panggil sifat mahmudah, dan ada sifat mazmumah, yang mana berkaitan dengan ketaatan hati. Sema hati kita dengan sifat-sifat mahmudah adalah datang dari perintah Quran, sebagaimana perintah ketaatan yang zahir. Perintah semayang pun Quran yang suruh, perintah puasa pun Quran yang suruh. Begitu juga dengan perintah ketaatan hati, sifat-sifat mahmudah yang wajib kita sema ke atas hati kita pun sama juga dengan perintah Quran. Quran perintah taubah, Quran perintah sabar, Quran perintah syukur, ikhlas, tawakul. Ini semua adalah ketaatan hati yang datang daripada perintah Quran. Quran bukan hanya suruh semayang, Quran bukan hanya suruh puasa, zakat, haji saja. Bahkan Quran juga perintah ketaatan hati. Sebagaimana perintah zahir ada perintah yang wajib, perintah ketaatan hati pun sama juga perintah yang wajib. Larangan Al-Quran bukan hanya larangan zahir, larangan makan riba, larangan zina, larangan yang ada dalam Quran. Bahkan dalam Quran yang sama juga ada larangan-larangan maksiat hati. Dengan riak larangan Al-Quran, dengan takabur pun peringatan dalam Al-Quran. Bagaimana beratnya balasan di hari akhirat kepada orang yang takabur. Contohnya hasad, larangan Al-Quran. Jadi selain daripada kita nak beramal dengan Al-Quran, dengan kita melakukan ketaatan zahir dan menjauhi daripada maksiat zahir, kewajipan juga kepada kitanya memastikan bahawa kita taat kepada Allah, taat hati, taat batin, dan kita meninggalkan larangan Allah, larangan batin. Yang mana kita agama ni, paling besar dalam agama kita adalah keikhlasan, kejujuran kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab agama kita ni agama yang suci, agama yang bersih. Yang mana kesucian yang pertama, licin yang pertama, ikhlas yang pertama adalah pegangan. Kita sebut kata ikhlas, pegangan ni kita tak nampak ikhlas. Tapi surah Qul huwallahu ahad tu dipanggil suratul ikhlas. Kenal tak? Kita kadang-kadang tak kenal suratul ikhlas. Kita hanya kenal surah Qul huwallah. Kenal. Kalau suratul ikhlas kita tak kenal.
Apa ikhlas di situ? Kesucian dalam bab pegangan. Itu kesucian yang pertama. Kemudian kemuncak penilaian Allah Subhanahu Wa Taala adalah penilaian hati. Itu pergi kepada keikhlasan, kita buat amal ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi permulaannya keikhlasan, kesucian dalam bab pegangan, kemuncaknya sama ada amal ibadah diterima oleh Allah ataupun tidak bergantung kepada keikhlasan, kesucian hati kita dalam buat amal ibadah yang comel, amal ibadah yang kita lakukan. Jadi apabila permulaan agama, penentuannya akidah pegangan masing-masing, kemudian kemuncak agama bergantung kepada keikhlasan hati kita masing-masing, yang mana agama penting kepada kejujuran. Kalau tidak ada kejujuran, kita hanya ambil agama hak orang semua nampak belaka. Mana orang nampak belaka? Semayang, puasa, haji, zakat. Haji hak orang nampak belaka. Jadi kita hanya buat hak orang nampak je. Hak kesucian bab pegangan kita tak heran. Kemudian keikhlasan kita semayang, puasa kerana Allah ataupun kerana yang lain kita tak cara. Sebab apa? Sebab kita cara amalan zahir sahaja. Sebab apa? Sebab ketika kepada tilikan manusia. Ini amal ibadah yang tidak ada keikhlasan, yang tidak ada kejujuran. Jadi kita buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita buat Allah ni macam sesama kita. Sesama kita. Janji kita buat baik, kita buat molek luar tak apa dah. Kita cakap lembut dengan dia, kita layan molek dia, dia akan cari kita. Tapi kita tujuan kita tak betul. Kita ada matlamat lain, kita buat baik dengan dia, kita ada tujuan. Tapi oleh kerana manusia ni tak tahu dalam hati perut kita, jadi kita boleh berpura-pura dengan kita buat baik dengan dia, dalam kan hati kita tak jujur. Itu kita dengan manusia. Tiba-tiba kita dengan Allah pun macam kita dengan manusia. Kita nak buat baik, nak tu perintah Allah, hak zahir-zahir saja. Jadi seolah-olahnya Allah tak tahu dalam, sebagai manusia tak tahu dalam hati kita. Jadi kita buat ketaatan kita kepada Allah ni, kita buat ihsan, kebaikan tu perintah Allah. Sama kita buat kebaikan dengan orang, sebab orang tak tahu hati pun kita macam mana. Jadi ketaatan yang sebenar berserta dengan ketaatan hati dalam ilmu tasawuf. Kena faham sekurang-kurangnya 10 sifat mahmudah yang wajib kita semar ke dalam hati kita. Hak yang pertama, hak paling besarnya, taubah. Itu yang pertama. Dalam kitab Penuh Bagi Hati ini, sifat mahmudah yang pertama adalah taubah. Apa dia rukun taubah? Itu kewajipan taubah, kewajipan ijma' ulama', yang mana kewajipan taubah adalah hati, ketaatan hati, yang rukunnya pun berkait dengan hati, bukan hak zahir. Bukan hanya kita mai sejid itu taubah, tidak. Taubahnya adalah ketaatan hati. Nak bertaubah wajib dahulukan dengan ilmu. Sebab kita nak bertaubah, nak kembali taat kepada Allah, nak kembali hampirkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kita derhaka kepada Allah, kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak melakukan ketaatan, nak menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ketaatan? Apa kederhakaan? Pokok pangkalnya kembali kepada ilmu. Itu pokok pangkal dia. Kalau kita katalah derhaka kita terdahulu kerana kita tidak semayang, betul? Tinggal semayang ni sebesar-besar dosa, derhaka yang besar. Tapi dalam keadaan kita tidak sembahyang, ghalibnya ilmu sembahyang pun kita tak erti. Ada semayangnya tidak, kalau tanya dia bab hukum taharah cair, pandai. Tanya bab rukun semayang, syarat bagi tiap-tiap rukun, pandai.
Ghaliknya orang yang tak semayang, ilmu semayang dia pun tak ada ghaliknya. Gitulah. Orang semayang pun tentu ada ilmu lagi. Sama-sama orang tak semayang. Kemudian dia pun nak bertaubat, nak sembahyang. Jadi macam mana nak semayang? Sebab dalam keadaan dia tak semayang dulu, ilmunya tak ada. Fatihah tahiyatnya tak ke mana hala, betul ke tak betul? Mungkinlah. Fatihah boleh baca lah, tahiyat boleh baca lah, walaupun tak semayang pun, belajar masa sekolah-sekolah tu. Tapi kok mana Fatihah tahiyat betul tak betul, dah heran kita semayang. Siapa masih nak semayang, nak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa dia belajar, macam mana dia nak pastikan semayang dia tu semayang yang sebenar? Sebab terdahulu pasti tidak ada ilmu. Tiba-tiba dia semayang, tidak didahulukan dengan belajar. Belajarnya tidak, semayang gitu je sampai ke bila-bila. Itu panggil taubah. Itu bukan panggil taubah. Sebab tidak semayang dosa besar. Sembahyang syarat tak cukup, rukun tak cukup, syarat bagi tiap-tiap rukun tak cukup, dosa besar juga. Itu bukan taubah. Itu derhaka kepada Allah dalam masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana pokok pangkal? Kembali pada ilmu. Kemudian kederhakaan kita kepada Allah yang paling besar selain daripada kita tak semayang adalah pegangan yang salah. Itu kederhakaan yang lebih besar daripada derhaka meninggalkan semayang. Macam mana kita nak pastikan kita berpegang dengan akidah yang sebenar? Kita tidak berpegang dengan akidah yang terpesong, akidah yang fasik, akidah yang dosa besar, yang mana ini dosa besar dalam bab akidah ni lebih besar daripada dosa besar hak zahir-zahir itu saja. Hak zahir-zahir tinggal sembahyang, tinggal puasa, berjudi, minarok, dosa besar pegangan lebih besar lagi dosanya. Macam mana kita nak pastikan pegangan tanpa kita dahulukan ilmu, jikalau kita betul-betul nak taubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Comel pegangan, comel pekos mayapang, ni nak comel pula berkaitan dengan ketaatan hati. Kemudian meninggalkan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu asas ilmu kitanya hak fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf. Itu asas ilmu fardu ain dalam agama kita. Tauhid, fiqh, tasawuf, yang ulama pecah ambil sempurna komponen agama Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan itu komponen agama kita. Kemudian ulama pecah ilmu kepada 3 juga. Tauhid, fiqh, tasawuf, hak asas fardu ain kita. Sebagaimana kita nak berjaya dunia, belajar start daripada budak sampai ketua. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Nabi kata, sesiapa yang nak dunia kena ada ilmu. Hak ni tak susah. Hak ni sepakat ni, ijma' ni, ittifaq ni. Faham tak? Ittifaq. Sepakat semua orang. Orang Islam ke, orang kafir ke, sepakat. Nak berjaya dunia kena ada ilmu. Sepakat. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Sesiapa yang nak kepada akhirat, dia pun kena ada ilmu. Ni kadang-kadang tak sepakat. Dia ada khilaf pula. Ni nak belajar, ni tambah belajar, dia ada khilaf situ. Dia tak sepakat. Tapi kalau nak dunia kena ada ilmu, ni sepakat. Tak ada susah. Tapi dalam keadaan kita sebelum ni kita nak berjaya dunia, kita belajar ilmu dunia, kemudian kita nak buat amal ibadah. Jadi peliknya tak mau belajar ilmu agama terlebih dahulu, kita nak buat amal ibadah. Nak buat kerja dunia, kita pandai cari ilmu dulu. Nak buat kerja akhirat, mana ilmunya? Ilmu yang kita ngaji masa budak-budak dulu. Gitu. Kenapa? Ilmu nak berjaya dunia, sekolah tak payah. Kita belajar dah di tadika, sekolah rendah kita belajar dah, reti dah baca, reti dah mengira, reti dah nulis, cukup kan? Ada kata gitu kalau bab nak jaya dunia. Padahal setakat pandai baca, pandai nulis, tak tipu dia orang, tak boleh dah nak hidup. Tak boleh hidup lagi. Kita beli tahu dah, apa pun ngira tahu dah, cukup kan untuk hidup atas dunia. Tak padang. Tak nak pakai ilmu budak-budak, kita nak jaya tinggi. Itu hak dunia sementara. Hak akhirat selama-lamanya. Mana Fatihah kita? Kita ngaji masa budak-budak zaman itu. Nak pakai Fatihah tu dalam semayang, nak pakai Fatihah tu dalam semayang. Tapi cakap mulutnya dunia sementara.
Akhirat selama-lamanya. Tu cakap mulut. Dunia ni sementara. Sedap dia ceramah. Dia kata kita duduk atas dunia ni umpama burung hingga atas dahan kayu. Ni orang ceramah kata ni. Bukan ceramah. Orang ni orang cakap biasa ni. Orang cakap biasa. Kita atas dunia ni sementara ustaz, dia kata. Macam burung hingga atas dahan kayu je. Lama mana burung hingga? Sekejap dia tembur. Itulah dunia. Akhirat selama-lamanya. Tapi dunia umpama burung hingga atas dahan kayu ni, dia belajar berbelah-belah tahun, berpuluh-puluh tahun. Akhirat selama-lamanya belajar malah. Orang cakap ni, belajar malah. Ada orang cakap, orang cakap ni boleh buat modal ngajar kau. Dia kata dunia ni sementara umpama apa? Ceh gesek. Betul tak sebut? Ceh gesek. So, ada ceh gesek. Tahu? Gesek. Kena gesek. Tak kena budak-budak. Tak kena gesek. Oh, budak kena. Dia kena dak ni. Colok cak lada tau. Dak kena dak ni. Cak lada tau. Colok cak lada dak kena. Dia kena gesek. Gesek tu lah. Mancis. Ni mancis benda lain. Biskut ni mancis. Bukan mancis biskut tu. Colok. Dia tahu. Gesek, colok, mancis je lah. Kan kita ceh tu lah. Sah tu kok. Lama ni jalan. Dunia lama tu dia kata. Sedap dia cakap. Dunia lama tu lah. Yang selama-lamanya akhirat selama-lamanya. Tapi untuk dunia seumpama tu kita belajar lama mana? Untuk akhirat kita belajar lama mana? Kita janganlah macam apa panggil apa? Tunggu saya ceramahnya dia kata body je lain, dia kata enjin sama, dia kata body lain, enjin sama. Body lain macam mana? Ni orang Islam, ni orang bukan Islam. Body kat luar tu lain, tapi enjinnya sama. Hak Islam pun matlamat dunia, hak bukan Islam pun matlamat dunia. Dia kata enjin sama, body je lainnya. Zahir lain lah. Orang Islam, orang bukan Islam, bodinya lain, tapi enjin matlamat sama sahaja. Matlamatnya dunia semata-mata. Akhirat kerana ada masa, ada kelapangan, tak ada tempat nak kidah, kita nak akhirat. Tapi tak apalah, alhamdulillah lah. Kita nak kepada yang sebenar-benarnya. Tetapi kalau kita terdahulu nak berjaya dunia dengan ilmu, kita nak berjaya akhirat pun pastikan kita budayakan dengan ilmu. Ilmu yang pertama-tama, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Jadi dalam kitab Penawar Bagi Hati ni persoalan Penawar Bagi Hati ni persoalan berkaitan dengan sifat-sifat yang datang ke atas hati kita. Tetapi berkaitan dengan sifat-sifat yang datang ke atas hati kita ni, sebelum kita nak kemah hak dalam, kita kena comel hak anggota zahir terlebih dahulu. Sebab hati hak dalam ni payah. Hak dalam ni payah. Jadi kita nak comel hak dalam, kita kena comel anggota zahir terlebih dahulu. Kita kena pelihara anggota zahir terlebih dahulu daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Mana anggota zahir di sini datangkan 7 anggota. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat perut. Perut ni maknanya apa yang kita makan. Apa yang kita makan, sumbernya sumber yang datang daripada mana, kemudian bahan yang kita gunakan untuk makan tu bahan yang macam mana. Kemudian anggota zahir lagi kemaluan, tangan dan kaki. 7 anggota inilah yang kita kena pelihara terlebih dahulu. Sebab tu dalam kitab Penawar Bagi Hati dia ada 3 tajuk besar. Yang pertama, tajuk yang pertamanya berkaitan dengan pelihara 7 anggota. Dia pecah dengan 7 tajuk, 7 bab. Cerita bab mata contohnya.
apa dia manfaat mata, apa kegunaan mata, kemudian apakah maksiat yang datang daripada mata. Dia pun cerita berkaitan dengan maksiat yang timbul daripada mata. Kemudian tajuk yang keduanya telinga contohnya. Apa manfaat dunia? Apa tujuan, apa manfaat telinga? Apa tujuan dijadikan telinga? Kemudian apakah maksiat yang terhasil daripada telinga? Seterusnya dengan anggota-anggota yang lain. Terutama sekali anggota yang besar dia punya manfaat, yang besar dia punya mudarat adalah lidah serta dengan kemaluan. Lidah serta dengan kemaluan hak paling besar manfaat, hak paling besar mudarat. Yang mana Nabi SAW dalam mafhum hadis mengatakan bahawa sesiapa yang boleh bagi jaminan bahawa dia boleh pelihara antara dua keng, yakni lidah, dan boleh pelihara antara dua peha, yakni kemaluan, Nabi SAW jamin dia ahli syurga. Sebab apa? Sebab lidah dengan kemaluan anggota yang paling besar manfaat, sebaliknya anggota yang paling besar mudarat, yang paling banyak datang maksiat derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah anggota-anggota yang lain dijadikan sepasang, dua belaka, mata dua, telinga dua, tangan dua, kaki dua, tapi lidah dan kemaluan hanya dijadikan satu sahaja. Satu pun cukup dah. Kalau lidah dijadikan dua, satu baca Quran, satu ngupak ke orang. Kalau kemaluan dijadikan dua, satu dan kawal, satu tak pergi mana. Sebab itulah dua anggota ni yang besar manfaat, besar mudarat, hanya dijadikan satu anggota sahaja. Jadi sebelum nak cerita bab pelihara hati, cerita terlebih dahulu berkaitan dengan pelihara 7 anggota zahir. Barulah masuk tajuk yang kedua, didatangkan dengan 10 sifat yang dicela pada syarak, disusuli tajuk yang ketiganya 10 sifat mahmudah, yang mana hak ada dalam kitab penambah hati ni di antara ilmu yang wajib fardu ain kita belajar daripada ilmu tasawuf. Hak fardu ain daripada ilmu tasawuf. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah beri nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar, iaitu segala anggota engkau. Mata nikmat besar, telinga nikmat besar, lidah nikmat besar, yang mana terkadang kita lupa akan nikmat Allah. Apabila Tuhan tarik nikmat, contoh Tuhan tarik nikmat penglihatan, lepas Tuhan tarik barulah. Dulu kita terang tu kita tak rasa pun nikmat. Lepas lama-lama jadi kabur, kalau lama kau gelap, barulah kita sedar besarnya nikmat selama ni Tuhan beri terang mata. Mana nikmat yang besar ni kita kena ingat, ini kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib atas kita mensyukuri nikmat anggota yang Tuhan kurnia kepada kita, dengan bahawa kita guna anggota yang Tuhan kurnia kepada kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil mensyukuri nikmat yang Allah Taala kurniakan daripada anggota yang 7. Mensyukuri dengan makna kita menggunakan anggota pada jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.